Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 30 September 2021 bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita. Sebanyak 50,000 anak pokok akan diagihkan kepada orang ramai sepanjang program Lead Tour di Restoration Greening Sarawak Campaign anjuran Jabatan Hutan Sarawak bersempena sambutan Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak 2021. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, program Lead Tour Restoration tersebut turut diadakan di beberapa buah lokasi di seluruh Sarawak seperti di bahagian Seri Aman, Serike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan daerah lawas mengikut jadual yang telah ditetapkan. Program ini Jabatan Hutan Sarawak akan mengagihkan anak pokok hutan spesies tempatan dan juga pokok buah-buahan kepada 15 buah agensi dan juga pihak-pihak yang lain. Sebenarnya pengagihan ini adalah sebagai simbolik untuk menggalakkan penyertaan orang ramai bagi menjayakan program restoration ini. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pelancaran Lead Tour di Restoration di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Khamis. Dalam majlis yang sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zahari turut membuat lawatan mobile interactive exhibition booth dan menaiki sebuah karavan seterusnya mengagihkan anak pokok kepada agensi-agensi yang terlibat secara pandu lalu. Bagi program penghijauan Malaysia, melalui kempen penanam 100 juta pokok dan 6.37 juta bagi program tanaman bakau dan program restorasi melalui perhutanan sosial ataupun sosil kepada Jabatan Hutan Sarawak yang melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Ini adalah satu-satunya program kebangsaan di mana sebanyak 35 juta pokok bagi 5 tahun akan ditanamkan sehingga 2025. Dan bagi negeri Sarawak, kita telah menanam 10,452,607 pokok dah. Untuk negeri Sarawak, we have planted 10 million. Dan untuk tahun 2021 ini, 2021, sehingga 30 September, bermakna itu dah, sebanyak 6.78 juta pokok telah ditanam di seluruh negeri Sarawak. Beliau menambah kerajaan Sarawak akan terus berusaha untuk menghijaukan bumi Sarawak melalui pelaksanaan program restorasi lanskap hutan dan menyokong pelaksanaan kempen penghijauan Malaysia dan akan memastikan proses pembangunan negeri seimbang dengan pengekalan kelestarian alam sekitar bagi mencapai status negeri maju menjelang 2030. Berita seterusnya mengenai keperluan permit polis untuk aktiviti pelancongan domestik di Sarawak akan dikaji dan diperhalusi. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, perkara ini akan dibincangkan dengan lebih teliti bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Permit inilah kita akan perhalusi. Kita akan perhalusi secara peribadi. Saya tidak begitu bersetuju dengan inter-district perlu permit. I am not really in consonant with the others. But then we will see. Kita mesti percaya bahawa kalau kita sudah buka dan ada SOP-SOP tertentu yang telah ditetapkan, tidak perlulah permit polis lagi, karena kadang-kadang permit polis ni mereka minta ini minta itu, itu yang menjadi masalah. Saya difahamkan bila pergi ke pejabat polis, saya nak pergi ke satu tempat, mereka akan bertanya, tunjuk surat, minta surat jemputan ke apa nak untuk pergi. Macam mana nak cari surat jemputan kalau nak balik kampung?
Beliau berkata demikian ketika ditanya dalam sidang media selepas merasmikan program Ziarah Belia Semarang 2021 di Dewan Malaysia Jaya Putrajaya Kuching pada Khamis. Mengulas mengenai penganjuran program Ziarah Belia Semarang 2021 DUN Semarang ini, Dato' Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan menjelaskan ianya diadakan bertujuan merapatkan diri dengan golongan belia supaya mereka lebih mempunyai semangat kesukarelawan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Dalam program ini, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak mengagihkan barangan keperluan perubatan COVID-19 kepada seramai 70 orang belia dari kawasan DUN Semarang. Kita mengagihkan bahan-bahan yang amat perlu sekali pada masa ini, iaitu sanitizer, face mask kepada belia-belia di dalam kawasan Jabatan Negeri Semarang untuk mereka dapat kongsikan bersama di ranting-ranting yang mereka datang. Semuanya ada 21 ranting di kawasan ini yang kita agihkan semua tadi. Selanjutnya di Miri, Laku Management Sdn Berhad telah menyerahkan barangan perubatan kepada Pusat Penilaian COVID-19 bahagian Miri. Antara barangan tersebut adalah seperti berikut, dengan kos keseluruhan berjumlah RM28,858. Sumbangan ini telah diserahkan Ketua Pegawai Eksekutif Laku Management Sdn Berhad, Daniel Punang kepada Pegawai Kesihatan Bahagian Miri, Dr. P. Raviwarman, anak lelaki Pekiri Sami, dan disaksikan Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin di pekarangan bangunan Kompleks Islam Miri pada Khamis. Laporan berikutnya di Matu. Medan selera ikan kini berubah wajah selepas dinaik taraf Majlis Daerah Matu Daro MDMD dengan peruntukan lebih RM200,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jumoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, projek itu adalah salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memastikan aktiviti ekonomi di peringkat kampung dapat dipergiatkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Projek naik taraf Medan Selera Igan yang dilaksanakan oleh pihak Majlis Daerah Matu Daro bernilai lebih RM200,000 ini adalah salah satu daripada inisiatif pihak Kerajaan Negeri Sarawak untuk memastikan aktiviti ekonomi di peringkat kampung dipergiatkan bagi membantu para peniaga di kampung untuk mencari rezeki dan menaik taraf kehidupan mereka. Di samping itu, ini juga adalah satu daripada inisiatif kita bagi memastikan penduduk kampung mendapat kemudahan ya untuk berniaga, kemudahan mendapat makanan di kedai-kedai, dan di samping itu untuk memastikan ya aktiviti keusahawanan berjalan di peringkat kampung. Bercakap kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas majlis penyerahan Medan Selera Igan pada Selasa, Datuk Dr. Juanda berharap pengunjung di Medan Selera berkenaan sentiasa menjaga kebersihan. Sementara itu, Ketua Seksyen Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar MDMD Apu Rozi Ezri Eli berkata, naik taraf Medan Selera itu dilaksanakan susulan permintaan dari peniaga di situ. Alhamdulillah, pada hari itu telah habis sesi penyerahan secara rasmilah Medan Selera Igan. Maksudnya dulu Medan Selera Igan tu adalah hasil tambah baik, ditambah baik daripada sebelum tu. Selepas tu kita ada banyak menerima feedback daripada peniaga-peniaga tempatan lah berkenaan dengan Medan Niaga tu yang perlukan penambahbaikan, yang seda roofing, yang seda tu. Now dengan bajet yang RM200,000 lah lebih kurang untuk pihak MDMD membuat perubahan tu lah, dan untuk keselesaan kesemua peniaga-peniaga di situ, dan juga saya berharap dengan adanya Medan Selera Igan yang telah ditambah baik tu akan lebih ramai peniaga-peniaga yang akan dapat buka perniagaan, yang dapat datang ke situ untuk menjamu selera dekat Medan Selera Igan tu lah.
Salah seorang peniaga, Mary, amat bersyukur kerana diberi peluang untuk berniaga di medan selera tersebut. Assalamualaikum, kami Puan Mary. Sebelum tu berniaga online lah di rumah. Alhamdulillah syukur dapat peluang berniaga di medan gerai medan selera ikan. Alhamdulillah. Terima kasih juga dengan YB agensi Majlis Daerah Matu Daro. Terima kasih memberi peluang dengan kami orang di ikan. Terima kasih banyak-banyaklah. Dalam majlis tersebut, Datuk Dr. Juanda sempat menyampaikan peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada penerima seperti berikut. Beliau kemudiannya melakukan lawatan ke projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS dan menyaksikan penyerahan projek siap daripada kontraktor kepada dua penerima. Selain itu, beliau turut menyaksikan penyerahan tapak bagi projek menurap jalan di Kampung Igan dan melawat tebingan Igan bersama-sama MD-MD dan turut berbincang untuk mengindahkan waterfront tersebut untuk kemudahan penduduk. Sementara itu, projek Rumah Spektra Permata RSP di Igan Matu bakal membawa impak pembangunan positif di kawasan berkenaan sekaligus memberi manfaat kepada penduduk setempat. Menurut Adun Jumoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, kawasan Igan akan mengalami pembangunan yang lebih baik seperti di kawasan lain sejajar dengan perubahan yang dibawa masuk. Sehubungan itu, beliau telah memohon tambahan sebanyak 100 unit lagi projek RSP daripada Ketua Menteri susulan permintaan dan sambutan begitu menggalakkan dari penduduk setempat. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan RSP Igan Matu di Dewan Masyarakat Igan pada Selasa. Dalam majlis itu, seramai 22 penduduk hadir untuk menerima surat tawaran RSP. Para penerima berasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan dalam merealisasikan impian mereka memiliki kediaman sendiri. Ya, jadi KOE berterima kasih juga perumahan Spektra Permata. Kerana KOE memberi rebut vegan, saya KOE berterima kasih atas perumahan kerana kau dipilih kenaan rebut vegan Jadi harap-harap kau kenal lah. Kau bak pulik vegan, bak diam vegan, ialah kau kuat bak merebut Saya berterima kasih lah kepada kerajaan negeri Sarawak sebab budaya menerima rumah pertama lah bagi kami orang. Kami rasa gembira dan syukur je lah dengan mana-mana pihak yang terlibat menguruskan dari mula sampai akhir kelak lah. Perasaan kami masa tu memang rasa gembira lah dapat terima tawaran semua dari rumah tu pun rumah pertama. Memang kami gembira lah tiada lain. Assalamualaikum. Hari tu kami rasa sangat bertuah sebab menerima tawaran rumah Spektra Permata. Kami si nyangka sebab lama dah kami mengisi borang lah. Nunggu sama-sama dengan penduduk kampung lain banyak ya, tapi kami ditawarkan sebanyak 22 orang, jadi kami rasa bertuah. Jadi dengan kesempatan itu kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada kerajaan yang Sarawak, khasnya pada YB Dr. Juanda yang betul-betul usaha untuk mendapatkan kelulusan untuk memperoleh rumah ini. Dalam majlis yang sama, Datuk Dr. Juanda turut menyaksikan penyerahan Dewan Igan dari Jabatan Kerja Raya JKR selaku agensi pelaksana kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Igan. Ketika ditemui UKAS, Jurutera JKR Daerah Matu dan Daro, Awang Dasuki Awang Dor mengucapkan penghargaan kepada penduduk kampung atas kerjasama diberikan semasa pembinaan Dewan berkenaan. Alhamdulillah, projek Dewan Masyarakat Igan telah kita serah pada hari ini di antara JKR Sarawak dan JKK Kampung Igan.
Mewakili agensi pelaksana JKR Sarawak, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada penduduk kampung terutamanya yang memberi kerjasama sepanjang projek ini berjalan dan siap akhirnya dan telah diserah pada hari ini. Sedikit mengenai berita sukan. Gol tunggal Tommy Mawat Bada pada minit ke-61 memastikan Sarawak United FC SUFC meraih kemenangan kedua dalam kempen Piala Malaysia 2021 selepas menundukkan Seri Pahang FC dengan jaringan 1-0 dalam aksi di Stadium UiTM Shah Alam pada Rabu. Keputusan itu membolehkan SUFC kini mendahului 3 wakil Liga Super dalam kumpulan A dengan mengutip 6 mata setakat ini. Kedua-dua pasukan memperagakan corak permainan serang-menyerang sepanjang 90 minit perlawanan, namun tuah lebih memihak SUFC selepas rembatan Tommy berjaya menumpaskan penjaga gol lawan. Dalam pada itu, Kuching City FC, KCFC meraih 1 mata berharga setelah terikat 2-2 dalam perlawanan menentang Perak FC di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang Johor. Gol-gol KCFC dijaringkan Hudson Diaz dan Muhammad Alif Hassan pada minit ke-10 dan 67. Manakala gol Perak FC dijaringkan oleh Muhammad Adib Abdul dan Muhammad Aizat Safwan pada minit ke-49 dan 70. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.